Rasuah, kita selalu dengar perkataan ni kan, sampai kadang-kadang rasa macam dah biasa sangat. Tapi pernah tak kita betul-betul berhenti dan fikir sedalam mana sebenarnya kesan buruk perbuatan ni? Hari ni kita akan kupas kenapa rasuah ni bukan setakat isu undang-undang, tapi satu perbuatan yang dilarang keras dalam agama kita. Dan kenapa larangan ni sangat-sangat penting untuk kita faham. Jadi, soalan paling besar sekali, kenapa larangan ni begitu tegas? Adakah ia cuma pasal duit bawah meja untuk dapatkan sesuatu? Ataupun ada benda yang lebih besar di sebaliknya? Sesuatu yang boleh merosakkan bukan je diri kita, tapi satu masyarakat. Jom kita bongkar sama-sama hikmah di sebalik larangan ini. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita pastikan kita semua faham benda yang sama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rasuah ni dari sudut pandang Islam? Ringkasnya macam ni, rasuah tu adalah apa-apa saja pemberian yang tujuannya untuk putar belit kebenaran. Benda yang betul kita nak jadikan ia nampak salah. Dan benda yang salah pula kita nak sahkan ia sebagai betul. Ia macam racun yang membunuh keadilan secara senyap-senyap. Dan ini yang paling kena kita beri perhatian. Tengok betapa beratnya amaran ni. Hadis ni guna perkataan laknat. Satu perkataan yang cukup untuk buat kita gerun. Dan perasan tak, laknat tu bukan untuk yang terima je, tapi untuk yang memberi sekali. Jadi, dalam game rasuah ni, tak ada siapa yang menang di sisi Tuhan. Dua-dua menanggung akibat yang sama berat. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, apa yang buat seseorang tu sanggup ambil risiko sebesar ni? Risiko dilaknat Allah. Apa sebenarnya yang menolak mereka ke lembah rasuah ni? Mari kita cuba fahamkan puncanya. Punca yang paling dasar dan boleh kata inilah akarnya ialah iman yang lemah. Bila hubungan kita dengan Tuhan tu goyang, benteng pertahanan dalam diri kita pun runtuh. Rasa takut pada balasan Allah tu mula hilang, yang ada cuma kepentingan diri sendiri. Sifat malu yang sepatutnya jadi perisai pun makin lama makin nipis. Kemudian, bayangkan macam sebuah kapal yang tak ada sauh. Macam itulah orang yang tak ada jati diri. Tanpa prinsip hidup yang jelas, dia senang sangat dihanyutkan godaan. Bila ada je umpan depan mata, dia akan terus ikutkan hawa nafsu. Sempadan halal dan haram, semua dah jadi kabur. Dan akhir sekali, gabungan dua sifat yang sangat-sangat bahaya. Malas dan tamak. Nak berjaya, nak kaya, tapi tak nak usaha. Nak jalan pintas. Sifat tamak ni pula, dia macam kabus tebal yang butakan mata hati. Apa je depan mata, dia sanggup langgar, asalkan dia dapat apa yang dia nak. Okey, kita dah tahu puncanya. Sekarang, jom kita tengok kesannya. Satu perbuatan rasuah ni mungkin nampak kecil pada mulanya. Tapi percayalah, ia macam efek domino. Kesannya berantai dan kemusnahan yang dibawa jauh lebih besar daripada yang kita boleh bayangkan. Domino pertama yang jatuh, tentulah diri orang tu sendiri. Bukan setakat dosa yang ditanggung, tapi sesuatu yang lebih dalam, iaitu keberkatan dalam hidup dia. Harta mungkin banyak, tapi ketenangan jiwa tu hilang. Sifat amanah yang sepatutnya jadi kemuliaan diri hancur lebur. Lepas tu, rantaian ni merebak pula ke masyarakat sekeliling. Setiap kali rasuah berlaku, sebenarnya ada hak orang lain yang dinafikan. Ada orang yang lebih layak tapi diketepikan. Benda inilah yang akan timbulkan rasa tak puas hati, permusuhan dan akhirnya pecah belah. Ini tanda-tanda sebuah masyarakat yang tak sihat. Dan akhirnya, domino yang paling besar jatuh di peringkat negara. Imej negara kita akan tercemar. Pembangunan yang sepatutnya untuk semua tersekat sebab duit bocor ke tempat lain. Lama-kelamaan, seluruh sistem boleh jadi kucak-kacir dan tak stabil. Semua orang akan rugi. Bila tengok semua kemusnahan ni, barulah kita faham kenapa larangan rasuah ni begitu penting. Sekarang, jom kita tengok pula gambaran sebaliknya. Macam mana indahnya kalau kita hidup dalam suasana yang jujur dan amanah. Bila kita pilih untuk tolak jalan pintas rasuah, kita sebenarnya sedang latih diri kita untuk jadi lebih kuat, lebih berdikari. Kita bina satu karakter yang diberkati dan dipercayai. Hidup mungkin tak semewah orang lain, tapi ia penuh dengan ketenangan. Dan yang paling penting, kita tahu kita jauh dari murka Allah. Cuba bayangkan impaknya pada skala yang lebih besar bila setiap orang pilih untuk jujur, negara kita akan dihormati, pentadbiran akan jadi lebih adil dan telus, kemajuan akan terbuka luas untuk semua orang, bukan untuk sesetengah pihak je. Inilah matlamat sebuah negara yang makmur dan diredoi. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan anda berada dalam situasi itu, ditawarkan jalan mudah yang salah.
Apa agaknya yang anda akan buat? Macam mana anda nak kumpul kekuatan untuk cakap tidak dengan jujur dan berintegriti? Jawapannya ada pada diri kita sendiri. Renung-renungkanlah.